Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis, sahabat-sahabat saya yang berhormat, yang semuanya menang besar dalam pilihan raya 2008. Seterusnya para penceramah, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya inginlah mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada PAS kawasan Pasir Putih yang telah pun memberi peluang ini untuk saya berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Memanglah saya orang kuat UMNO dulu. Musuh ketat saya ni PAS. Saya mula pegang jawatan dalam parti UMNO ni tahun 56 sebelum merdeka. Jadi AJK Pemuda UMNO Cawangan Kampung Tawa bahagian Baling Kedah dekat sempadan Siam. Tu dia. Lepas tu jadi Esko Pemuda UMNO 10 tahun, jadi ahli Majlis Tinggi 26 tahun, jadi ahli Parlimen 30 tahun. Lepas tu jadi ahli pentadbiran Kerajaan Persekutuan sebagai setiausaha politik, setiausaha Parlimen, timbalan menteri, menteri 30 tahun. Tu dia. Yang lepas tu yang keluar dari UMNO ni apa pasal? Tuan-tuan dan puan-puan, saya megah apabila saya masuk UMNO pada tahun 56. Waktu itu pemimpin saya Bapa Malaysia, almarhum Tengku Abdul Rahman Putra. Manusia yang mulia, perjuangannya juga mulia. Rakan-rakan beliau waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, Tun Razak, Tun Dr. Ismail, Tan Sri Senu Abdul Rahman, Khair Johari, Bahman Sambantan, Tan Susin, semuanya lah ada jugalah manusia-manusia yang mulia. Perjuangan mereka juga, tuan-tuan dan puan-puan, adalah mulia. Mereka semua ni pakat pergi ke London. 3 orang lawyer waktu tu, Tengku, Tun Razak, semua peguam PAS di London. Pergi ke London nak tuntut kemerdekaan tahun 54. Nak tuntut kemerdekaan ni, tuan-tuan dan puan-puan, untuk siapa? Saya nak cerita suatu benda, soal pokok yang puak-puak yang ada sekarang ni lupa. Soal pokok yang paling penting, ya. Bila kita Tengku pergi ke London untuk menuntut kemerdekaan, untuk siapa kemerdekaan itu? Tuan-tuan dan puan-puan, Tengku memperjuangkan kemerdekaan, gadai harta dia, tanah dia dan sebagainya jual, istana dia pun jual, berkeliling dengan pak dia, almarhum Sultan dulu ni, Sultan Abdul Hamid, sebab nak serah negara Malaysia ni kepada rakyat. Kepada rakyat. Jadi Tengku kata, saya memperjuangkan kemerdekaan, nak serah negeri ini kepada rakyat, dan saya memberi kuasa mutlak political sovereignty kepada rakyat. Ini negara kamu, kamu pilihlah kerajaan yang kamu hendaki, ya. Tentukanlah hala tuju perjuangan bangsa dan negara, serah bulat-bulat kepada rakyat. Rakyat berkuasa. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, takut celau, takut ada kekeliruan. Maka pasal zaman dulu, tuan-tuan, negeri-negeri ini adalah kepunyaan raja-raja Melayu. Raja-raja Melayu. Maka Tengku pujuk pula raja-raja Melayu, suruh sign serah negara ini juga kepada rakyat. Jadi British bagi kemerdekaan kepada rakyat, raja-raja Melayu juga bagi kemerdekaan kepada rakyat. Alhamdulillah. Dan pada waktu itu, pemimpin-pemimpin zaman itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pilih sistem demokrasi berparlimen ala Westminster, macam London tu. Kita tak pilih demokrasi terpimpin macam Soekarno. Kita tak pilih military dictatorship macam di Thailand. Kita tak pilih sistem sosialis, sistem komunis keliling kita waktu itu. Tetapi kita pilih satu sistem di mana kuasa mutlak diserah bulat-bulat kepada rakyat. Dan pada waktu itu bukan saya pimpinan UMNO,
tetapi pimpinan PAS juga, Ustaz Burhanuddin Al-Helmi, Ustaz Zulkifli Mamat, semuanya sokong supaya negara ini jadi negara yang benar-benar demokratik. Bukan demokratik palsu, tetapi demokratik tulen, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di rakyat diberi kuasa untuk pilih kerajaan dalam suatu pilihan raya yang bebas dan adil. Okey. Jadi kita baik, semuanya berjalan elok. Semuanya berjalan elok, tuan-tuan dan puan-puan. Tengku, Tun Razak, Tun Husin On. Lepas tu Tun Dr. Mengazir pada waktu mulanya bersih sikap amanah. Selepas tu pelan-pelan, tuan-tuan dan puan-puan, masuklah dalam UMNO segala penyangak, penyamun dan sebagainya. Ni masuk, maka masuk UMNO ini peluang. Kalau masuk UMNO, inilah peluang untuk buat harta, untuk jadi kaya dan sebagainya. Maka nilai-nilai perjuangan mula berubah, iaitu pimpinan diambil alih oleh orang-orang yang masuk UMNO semata-mata untuk nak cari kekayaan, untuk mencuri. Jadi oleh sebab itu, maka mereka sanggup untuk membayar duit untuk mendapat jawatan dalam parti, dan bila dah dapat jawatan dalam parti, dapat jawatan dalam kerajaan, dan guna pula jawatan dalam kerajaan itu untuk mencuri, mengkayakan diri mereka. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Maka timbullah satu istilah yang cukup kotor, suatu istilah yang merupakan punca segala-galanya, yang merosakkan bangsa dan juga negara dan UMNO juga, iaitu politik kita perlu wang. Tan Sri, politik we need money. Kita perlu wang untuk berpolitik. Jadi ini diterima sebagai satu budaya cara terbuka. Politik kita perlu wang, dan disebut seakan-akan satu perkara lumrah, bukan suatu perkara pelik, tak perlu disorok-sorok dan sebagainya. Maka oleh sebab politik perlu wang, maka disebut tidak ada stigma moral. Bermakna dihalalkan guna jawatan-jawatan mereka sandang itu untuk mencuri, untuk kebas, cari harta, kumpul harta, sebab kononnya politik perlu wang. Itulah punca segala-galanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau politik perlu wang, maka kita perlu jawatan-jawatan yang kita mempunyai kuasa supaya kita dapat kumpul wang. Jadi mereka lupalah, tuan-tuan dan puan-puan, lupa tentang bahawa negara ini kepunyaan rakyat. Kepunyaan rakyat, di mana rakyat mempunyai kuasa mutlak untuk menentukan segala-galanya yang baik. Baru-baru ni ada sebuah surat khabar di Kanada menulis bahawa Malaysia adalah di antara negara-negara yang sedang melaksanakan mengamalkan demokrasi palsu, dan Perdana Menteri dia adalah seorang demokrat palsu. Demokrat palsu. Bagaimana demokrasi yang begitu mulia di negara kita ni, yang diberi kepada oleh pemimpin-pemimpin mulia zaman dulu kepada rakyat, sekarang dah jadi demokrasi palsu. Timbullah satu istilah baru lagi. Tadi ni politik perlu wang. Itu satu istilah yang cukup kotor. Kita pernah dengar rasuah politik dalam UMNO, ya, di mana perlu 3 juta ahli UMNO, pilih 2,200 ahli wakil ketua-ketua mereka elit UMNO pergi ke Kuala Lumpur untuk pilih majlis tinggi UMNO, yang 2,000 tu jual undi dia. Jual undi dia, tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu timbullah cerita yang jadi satu bahan ketawa, satu budaya yang diterima, satu jenaka kononnya. Kalau kita beri, salah. Mana beri duit. Kalau kita beri, salah.
tak bagi kalah. Tak bagi kalah. Gelak semua, pakat-pakat gelak. Satu jenaka, bukan satu perkara yang perlu dimalukan. Tak ada masalah. Okey, jadi semua terima bahawa politik ni peluang, maka kita perlu mempertahankan kuasa kita. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti mempertahankan kuasa kita, hidup mati, life and death kerajaan ini. Zaman dulu kita masuk politik, zaman dulu untuk berkhidmat kepada rakyat. Wang poket kita habis, duit kita habis, time kita habis, kita korban sepanjang masa untuk rakyat dan negara. Jadi kita bertanding, no problem, kita bertanding, kita kempen cara gentleman politician waktu itu. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah tak apa. Tetapi sekarang tak boleh dah. Tak boleh. Kalau hilang, habis kuasa, tak ada peluang cari duit. Politik peluang. Maka kita kena mempertahankan kuasa kita. Hempas, pulas, tipu, helah, tak ada peduli. Tetapi kita kena tahankan kuasa kita. Maka timbullah istilah kedua yang kotor sangat-sangat, iaitu istilah orang kita. Orang kita. Alright. Jadi kita kena letakkan orang kita di semua institusi organ kerajaan ni. Nombor satu adalah Suruhanjaya Pilihan Raya. Memang yang ditubuhkan sebagai satu badan yang benar-benar bebas untuk pastikan supaya negara kita ni mempunyai mengadakan pilihan raya yang benar-benar adil dan telus dan sebagainya. Wah, ini cukup penting. Ni pengurusi dia nak pencen dah ni. Siapa nak ganti dia? Maka mesyuaratlah puak-puak di Kuala Lumpur ni. Saya sendiri pernah dengar. Bukan buat cerita, saya pun ada sana. Oi, kita kena cari orang kita. Letak tangan tu. Ni Ahmad bin Ismail. Oh, ini tak boleh pakai. Dia ni degil sikit, ketegak. Tak boleh. Ini siapa? Hussein bin Abdul Rahman. Dia ni kadang-kadang dengar cakap, kadang-kadang tak boleh. Ni apa ni, nama Awang bin Hussein ke apakah. Ini bagus. Dia ni kita bagi dia sikit ya, apa kita kata dia akan buat. Ini jadi chairman, tuan-tuan dan puan-puan. Chairman Suruhanjaya Pilihan Raya. Kita suruh dia masukkan orang Nepal dalam senarai pengundi, dia masukkan orang Nepal. Masuk Bangladesh, dia masukkan. Siapa saja dia masukkan, ikut cakap kita. Kita Suruhanjaya Pilihan Raya, alhamdulillah, sebab orang kita dah ada kat sana, pengurusi, timbalan pengurusi, ahli-ahli lembaga. Ini. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, sistem kehakiman. Ini bahaya. Ini hakim tu nak letak jawatan, siapa nak ganti dia? Letak orang kita. Orang kita akan dengar cakap kita. Hak tu tangkap bubuh dalam jail, dia bubuh dalam jail. Hak tu lepas. Tu dia. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, ketua polis nak letak jawatan, nak pencen. Wah, ini bahaya ni. Jawatan penting, kena letak orang kita. Ada sinarai panjang. Ini tak boleh. Ini boleh tahan. Ini bahaya. Ini orang kita. Tangkap, lepas. Jadi polis macam itu. Angkatan bersenjata. Yang paling penting, peguam negara. Peguam negara ini siasatlah tebal mana pun, akhirnya pi kat dia. Kalau dia kata dakwa. Kalau dia kata lepas. Atau tutup cerita, buat senyap-senyap, bertahun-tahun tak usah dakwa, baik lupa, kertas hilang, investigation papers hilang, pun dia akan buat juga, tuan-tuan. Peguam negara ini mesti kena orang kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, letak orang kita di semua institusi kerajaan yang sepatutnya merupakan badan-badan yang bebas, yang menjamin hak mutlak rakyat untuk mentadbir negara ini diporak-porandakan. Maka nama saja demokrasi, tetapi kita sebenar-benarnya adalah negara dictatorship.
bukan lagi demokrasi. Itulah surat khabar Kanada kata kita ni mengamalkan demokrasi palsu. Okey, kerajaan kita ada kontrol dengan kita meletak orang kita merata-rata. Tuan-tuan puan-puan, saya cerita ni tolonglah dengar, ini yang sedang berlaku. Ini yang sedang berlaku. Tak apa, dah kita kontrol kerajaan atas nama demokrasi, tetapi sebenarnya kita kontrol segala-galanya. Rakyat boleh buatlah pilihan raya, tapi insya-Allah kita kontrol segala-galanya. Okey, dah ada kuasa, duit tak ada lagi. Duit tak ada lagi. Pergi pula peringkat kedua. JKR. Wah, kontrak banyak di JKR. Siapa ni? Ketua pengarah JKR nak berhenti. Cari orang kita. Letak tang tu. Bagi kontrak ke si dia akan bagi kontrak. Kontrak tu jangan bagi kat dia ni. Tak bagi. Kontrak tu 10 juta, penaik jadi 20 juta. Dia penaik. Sekarang tak main juta-juta. Kontrak tu 2 bilion, penaik jadi 4 bilion. Dia penaik juga. Orang kita. Tenaga nasional banyak kontrak, letak orang kita. Telekom banyak kontrak, letak orang kita. Wah, badan-badan separa kerajaan, letak orang kita, tuan-tuan dan puan-puan. Petronas, besar, kontrak besar-besar. Kena letak orang kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka bukan ratus-ratus juta, bilion. 1 bilion tu 1000 juta. Berpuluh-puluh bilion setiap tahun. Wang rakyat tu habis hilang begitu saja, dicuri, bawa pergi keluar. Ini adalah kenyataan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Percayalah kepada saya, kalau kita mempunyai sebuah kerajaan yang bersih, semua institusi kerajaan semuanya bebas, seperti yang mula-mula ditetapkan oleh bapa-bapa kemerdekaan kita dulu ni, dan kita ada kerajaan yang bersih, setiap tahun saya yakin revenue kerajaan, hasil kerajaan ni tak kurang tambah 50 bilion lagi. Bayangkan revenue kerajaan 50 bilion setiap tahun, tambah lagi, naik lagi. Maka tak ada orang miskin dah di Malaysia ni. Tak ada orang miskin dalam Malaysia. Percaya kepada saya, dalam masa singkat ekonomi kita akan lebih hebat dari Singapura. Lebih hebat dari Singapura. Kita akan jadi sebuah negara high income, pendapatan tinggi dalam masa sekelip mata saja. Tuan-tuan dan puan-puan, ini cukup penting untuk kita tahu. Jadi bila dah jadi macam itu, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi paling penting. Ini ibu segala-galanya. Kalau nak kata kita ni negara demokrasi, yang paling penting dalam sebuah negara demokrasi adalah media massa. Ini perkara ni semua orang tahu, tetapi orang lupa bahawa it is the central to everything, fundamental, soal pokok yang paling pokok. Kalau nak kata kita ni negara demokrasi, adalah kita kena ada media massa yang bebas. Media massa kita bebas ke? TV 100% suara mereka. Propaganda Barisan Nasional 100%. Kalau 90% alhamdulillah, tak 100%. Tekanlah TV 1, Allah meluat tengok muka mereka. Tekan TV 2, muka mereka lagi. Tekan TV 3, muka mereka lagi. Tekan Astro, kok dia ni bebas sikit, dia gaya-gaya tunjuk muka, muka ni Aziz ke, muka Hadi Awang, esok kena panggil. Hang ni jahat ni, nak cancel permit. Esok dia pun mula tunjuk muka Rosmah, muka itu, muka ini. Tak ada muka. 100% TV kontrol, 100% radio dikontrol, 100% akhbar media massa dikontrol. Ini orang Melayu di Malaysia hampir setengah adalah pengikut dan penyokong PAS. 50 tahun lebih pihak PAS pergi merayu
tolonglah beri kepada kami permit untuk keluarkan akhbar kami sendiri. UMNO ada utusan Malaysia, ada Berita Harian, ada itu, ada ini, ada radio, ada TV. Kami nak suat khabar ya. Ini dijamin oleh perlembagaan. The National Constitution guarantees. Garanti tu, hak yang digaranti, dijamin. Hak kami kenapa tak nak bagi? Dia buat tak reti ya. 50 tahun lebih kena cop untuk ahli-ahli saja. Sekali-sekala dia pergi tutup pula. Ditutup. Ini ibu pejabat harakah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hak tu saja. Keadaan media masa kita tak perlu debate, tak perlu bahas. Itu pun sahih dah. Kita ni disqualified sebagai negara demokrasi. Disqualified sebagai sebuah negara yang mengamalkan pilihan raya yang bersih, adil dan telus. Disqualified 100% tuan-tuan dan puan-puan. 100% media massa di negara ini dikontrol, kuku besi. Sudahlah pada dikontrol. Tetapi yang sedihnya tuan-tuan dan puan-puan, ada unit-unit khas. Kerja mereka adalah untuk mereka fitnah. Mereka fitnah. Macam mana nak buat fitnah ni? Fitnah ni macam-macam. Tu fitnah lucah sepanjang masa. Dan kita buat kenyataan, orang yang berkaitan, mangsa yang berkaitan, buat kenyataan nafi. Tak terbit, tak siar. Dan fitnah diteruskan. Ini yang paling dahsyat. Saya tak pernah tengok sejak Tengku Abdul Rahman sampai sekarang, politik kita begitu rendah, begitu jijik, begitu kotor seperti yang ada di bawah pimpinan yang ada sekarang ni. Ni tuan-tuan dan puan-puan, begitu punya dahsyat. Jadi okey, negara dikontrol, media massa dikontrol, kontrak-kontrak semua depa sapu, bilion-bilion duit rakyat hilang. Rakyat ni sebodoh itu kah? Rakyat sebodoh itu kah tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Pada tahun 2008 pilihan raya, pembangkang ni tak ada duit. Saya tanya juga ni, sejak kawan dengan PAS ni, saya tanya dia orang ni, kalau you jadi calon ni berapa duit parti you bagi? Headquarters. Datuk, parti bagi duit, kami kena bagi duit ke parti ke? Allowance kami semua potong dekat 50% lebih bagi kat parti ke? Jadi lebih kurang bila mai pilihan raya, kalau dapat jadi siapa jadi calon di sini, jenuhlah dia orang pergi gadai, jual dan sebagainya untuk cari lebih kurang 10,000, 15,000 ringgit. Bayar kepada suruhanjaya pilihan raya, lepas tu cap poster dia. Yang lain semua tenaga sukarela. Itu PAS. Alhamdulillah. Yang puas satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, 1 juta kurang-kurang, 10,000 lawan 1 juta. Itu tak kira pula sokongan jabatan-jabatan kerajaan, sokongan polis, sokongan angkatan bersenjata, sokongan TV, sokongan radio, macam-macam. Tetapi bila mai result 2008 ni, cerita ni ramai orang tak tahu. Nampak macam dia orang menang, betul dia orang menang. Tetapi kalau kita jumlah semua undi di semenanjung Malaysia ni, jumlah popular vote, jumlah semua undi di Malaysia ni yang diberi kepada Pakatan Rakyat, mereka dapat 51%. Di semenanjung Malaysia ni 51% pengundi undi Pakatan Rakyat. 49% saja undi Barisan Nasional. Bermakna kalau kita ikut sistem demokrasi, ikut popular vote, maka di Putrajaya ni Hadi Awang lah jadi Perdana Menteri. Tu dia. Orang PAS, orang keadilan, orang DAP yang duduk kat Putrajaya. Ini kenyataan, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dikatakan revolt oleh rakyat, pemberontakan oleh rakyat. Dan di Sabah 2 hari sudah ada kawan saya di Sabah ceritakan saya, Tan Sri di Sabah pun macam tu. Walaupun dia menang kursi banyak,
Tetapi kalau kita jumlah undi-undi yang tak menyokong Barisan Nasional, 52% adalah undi-undi yang tak sokong Barisan Nasional. Undi orang calon bebas, undi calon itu, calon ini dan sebagainya. Tak beri undi kepada Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan, ini adalah bukti yang paling nyata. Okey, bila dah jadi macam itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka terkejutlah. Terkejut seluruh Malaysia. Benda yang tak dijangka sudah pun berlaku. Kedah kalah, Penang kalah, Perak kalah, Selangor kalah, wilayah persekutuan kalah, Negeri Sembilan nyari-nyari kalah, 4 kursi lagi kalah. Kelantan kalah, Kelantan kalah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, maka Pak Lah pun berhenti, terpaksa berhenti. Lepas itu gantilah puak-puak yang ada sekarang ni. Puak-puak yang ada sekarang ni jadi Perdana Menteri. Wah, naik jadi Perdana Menteri. Maka dia pergilah jumpa orang-orang UMNO. Ni Perdana Menteri baru tuan-tuan dan puan-puan. Pergi jumpa orang UMNO. Wah, saya Perdana Menteri baru. Saya nak bawa transformasi yang berbagai-bagai kepada negara kita ni. Api cerita ke ahli-ahli UMNO di bawah ni. Okey, kita mesti berubah. Jika tidak, kita akan diubah. Dia pergi menjerit ke ahli-ahli UMNO di bawah ni. Kita mesti muka pun merah menyala ya. Kita mesti berubah. Jika tidak, kita akan diubah. Mana kamu ni perangai buruk banyak sangat. Dan rakyat tahu, rakyat marah. Sebab itu 2008 dia tak bagi undi kat kita. Dan kalau kita tak berubah, maka rakyat akan tolak kita dalam pilihan raya akan datang ni. Tetapi saya kesian kat member-member saya ahli UMNO di bawah ni yang 3 juta ni. Dia orang garu kepala. Ini pemimpin kita dari Kuala Lumpur datang untuk marah-marah kita ni. Apa yang kita buat? Dia garu kepala. Suruh naik panjat pokok kelapa, pasang bendera Barisan Nasional, dia panjat. Mau dengar ceramah, dia dengar ceramah. Nak suruh kita berubah, apa yang kita berubah? Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, yang patut berubah ni adalah pimpinan. Pimpinan yang kita berubah. Rakyat yang marah ni terhadap pimpinan di Kuala Lumpur. Itu yang kena marah. Tapi pok-pok ni boleh berubah ke tuan-tuan dan puan-puan? Boleh berubah ke? Tak boleh. Sebab sejarah dunia 6,000 tahun, 8,000 tahun telah membuktikan. Mana ni terus menerus 6,000 tahun, 8,000 tahun sejarah dunia. Mana-mana juga kerajaan yang telah memerintah lebih pada 30 tahun terus menerus. Perangai buruk, rasuah, kronisme, segala-galanya, pembaziran akan berakar umbi. Dalam masuk tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bahasa Inggerisnya, perangai huduh ni telah pun jadi ossified. Dalam bahasa Melayu yang paling dekat, dah jadi kematu. Benda yang kematu ni tuan-tuan, bubuhlah minyak apa pun dia tak boleh baik punya. Dia kena cungkir buang baru boleh. Jadi kematu. Mana puak ni tuan-tuan tak boleh berubah. Tak boleh berubah. Jadi kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan. Terpaksa kita kena ubah mereka ni. Ni kita kena cungkir buang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey, bolehkah kita berubah dia? Saya nak cerita sikit. Orang muda ni, orang muda tahu cerita dalam luar. Saya tahu cerita dalam luar UMNO 56 tahun tuan-tuan, dari Tengkuk Brahman sampai sekarang. Saya jadi ahli pentadbiran, member of the administration 30 tahun. Saya tahu semua. Dan selepas ini pun menteri-menteri yang ada sekarang pun cerita kat saya macam-macam. Cerita macam-macam. Ringkas saya nak cerita. Pasal apa yang saya keluar dari UMNO. Satu benda cukup berat masa saya nak keluar UMNO. Rombongan macam-macam datang dari Kedah. Naik bas. Nangis-nangis. Tan Sri, janganlah tinggal kami.
Macam-macam rombongan. Memang saya susah. Saya terpaksa kata, saya bukan tukar agama. Saya cuma nak bawa perjuangan UMNO yang mulia tapi kat tempat lain. UMNO yang ada sekarang ni bukan UMNO kita lagi dah. Saya buat cerita kat dia orang, 2 cerita yang penting. Saya cerita almarhum Tengku Abdul Rahman pada tahun 80-an. Ya. Lepas tu arwah Tun Husin On, 2 orang yang paling rapat dengan UMNO. Paling rapat, pernah jadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Tun Husin On tepak dia yang melahirkan UMNO. Pada tahun 80-an bila UMNO diharamkan, mereka tak mau masuk balik UMNO. Tak mau masuk balik UMNO. Lama tak jadi ahli UMNO. Maka saya masa tu Timbalan Menteri kalau tak salah. Okey, saya dihantar oleh parti saya. Kerana saya ni rapat dengan Tengku, almarhum Tengku, saya dari Kedah. Jadi kami beberapa orang dari Kedah ni jaga Tengku. Orang tua. Ya, masa tu saya ingat mata dia pun dah 90% dah buta dah. Saya pergi jumpa Tengku, saya kata, Tengku, Patik minta maaf Tengku. Patik ni bagi pihak kawan-kawan satu Malaysia ni, seluruh Malaysia, datang nak jumpa Tengku, nak pujuk Tengku kalau boleh masuklah balik UMNO. Kerana Dr. Mahathir pun duk pergi merata-rata, duk cerita orang dia kesal. Dia kesal bahawa waktu Tengku jadi Perdana Menteri, dia begitu kesat sangat kritik Tengku. Jadi dia kata dia menyesal sangat. Menyesal Tengku masuk balik UMNO. Tak apa Tengku jawab. Tengku kata, Kadir, you ingat saya tak sayang UMNO kah? UMNO lah yang bantu saya memerdekakan negara ini. UMNO jugalah bagi saya jadi Perdana Menteri. Tetapi Kadir ingat, kalau UMNO tu dah gelong, bahasa Kedah, dah menyeleweng, maka negara dan rakyat tu lebih penting. Ingat Kadir sepanjang masa, negara dan rakyat lebih penting daripada parti kita sendiri. Biar pilah. Saya pun tak berapa lama lagi dah, saya tak mau masuk balik UMNO. Ya, saya buatlah apa yang baik. Ya, dan sisa-sisa hidup saya ni untuk negara dan bangsa. Tengku mangkat, tuan-tuan dan puan, tak jadi ahli UMNO. Tak jadi ahli UMNO. Tun Husin On, seorang yang bersih, bersih yang betul, man of principle. Maka orang juga pergi pujuk Tun Husin On, masuklah balik UMNO. Pak Tun, Datuk Onn Jaafar yang lahir kat UMNO, masuklah balik. Dia kata, no. Dia kata, tak boleh. Ini bukan UMNO kita lagi dah. Saya tak kenal parti ni. It's no more UMNO. Dia kata, bukan UMNO lagi dah. Menyeleweng begitu jauh. Dia kata, saya tak mau. Maka Tun Husin On pun mati, tuan-tuan, meninggal dunia, tak jadi ahli UMNO. Jadi bukanlah satu perkara. Ini tahun 80-an lagi dah. 2 tak mau masuk ahli UMNO. Jadi Kadir Syekh Fazil buat tahun 2008 ni bukan satu perkara yang pencil, tuan-tuan. Jadi okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang penting sekali ini saya nak cerita, iaitu penderhakaan kerajaan kita terhadap bangsa Melayu sendiri. Bangsa kita ni. Perjuangan UMNO senang. Perjuangan untuk bangsa, agama dan negara. Ya. Bangsa, agama dan negara. Ya. Very simple. Saya antara orang yang memperjuangkan dasar ekonomi baru pada tahun 70, selepas Mei 1369. Saya waktu itu Esko Pemuda UMNO Malaysia, di bawah hero saya waktu itu Datuk Harun Idris, Menteri Besar Kedah dan juga Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Kami memperjuangkan supaya kita adakan dasar baru untuk menaikkan kedudukan ekonomi Bumi Putera itu supaya lebih adil dalam negara kita ini. Dan pada waktu itu juga tuan-tuan dan puan-puan, sehingga tahun 69, UMNO ni bila dah nak duit pergi minta kepada MCA. Pergi minta duit kepada MCA sampai tahun 69. Maka pemuda UMNO waktu itulah yang kita memperjuangkan supaya UMNO mesti berdikari dan sebagainya. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perjuangan adalah untuk bangsa, agama dan negara. Bangsa, bukan perjuangan untuk agama, negara dan UMNO. Bukan perjuangan untuk, tapi untuk semua. Tetapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku yang paling sedih? Paling sedih, iaitu mereka main politik dengan pembangunan. Seluruh Malaysia
seluruh Malaysia. Hampir setengah orang Melayu ni adalah orang-orang yang ahli ataupun penyokong PAS. Ya. Bila UMNO ditubuhkan pada tahun 46 sehingga sekarang, seperti Datuk Samad Said, sastrawan negara duk kata sekarang ni, UMNO ni adalah parti bangsawan Melayu ataupun elit Melayu. Yang bukan jadi ahli UMNO itulah orang-orang Melayu dari keluarga nelayan, petani, orang kampung yang susah. Elit ni sejak merdeka, sama ada di peringkat kampung, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat federal, semuanya penyokong UMNO atau ahli UMNO. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, main politik dengan pembangunan. Kita ada untuk nak bantu rakyat ni. Selepas dasar ekonomi baru dilancarkan, Mei 1369 pun sudah berlaku, tapi kita tak belajar. Tak belajar main politik dengan pembangunan. Di bawah ni kita ada peruntukannya berbagai-bagai. Beri bantuan beasiswa kecil kepada orang susah, bumi putra di kampung-kampung, beasiswa kecil untuk sekolah rendah. Bagi bantuan baja untuk petani kita. Bagi bantuan kebajikan untuk ibu tunggal. Bagi bantuan kebajikan untuk orang cacat. Bagi bantuan ayam itik, itu dan ini, bantuan yang berbagai-bagai. Tetapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Beri bantuan, okey, mesti kena ambil tanda tangan Ketua UMNO Cawangan. Mesti kena ambil tanda tangan pengurusi JKK. Kalau tidak, tak boleh. Ada seorang ibu tunggal, tuan-tuan dan perempuan sekalian, anak 3-4, rumah buruk, minta bantuan, sorry tak boleh bagi sebab keluarga dia adalah keluarga penyokong PAS, tak boleh bagi. Dan oleh sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, setengah penduduk Melayu dalam Semenanjung ini, hampir 50%, selama 50 tahun sejak merdeka telah pun terkeluar dari arus pembangunan negara. Okey, jadi dinanya, ini ceritanya seakan-akan, ya, saya orang UMNO, saya pengurusi JKK, saya ketua cawangan, kamu ni dari PAS, kamu lapar ya, kamu lapar. Okey, kamu nasi, ini dia pinggan nasi, sedap, nasi sedap, ada lauk banyak. Kamu nak nasi, okey, datang saya bagi. Tapi kamu merangkak, merangkak datang kat saya pelan-pelan, pelan-pelan, barulah diberi, tuan-tuan dan puan-puan. Menghina orang. Tetapi alhamdulillah, saya tabik kepada ahli-ahli dan penyokong PAS, mereka rela miskin, tapi tidak akan gadai maruah mereka ini. Okey, bila selesai macam itu, tuan-tuan dan puan-puan, itu individu yang kena nanya. Selepas tu datang pula kepada negeri-negeri. Entah apa sebabnya, rakyat Kelantan ni pilih kajian PAS jadi kajian negeri. Okey, di Kuala Lumpur bunyi, wah, ini orang Kelantan ni kita kena ajar dia sikit. Kena ajar dia sikit. Berani sangat nak mencabar kajian Barisan Nasional. Dalam perlembagaan ada jaminan yang berbagai-bagai, kena bayar kepada kerajaan negeri. Antaranya per capita income, road grant, berbagai-bagai yang termaktub dalam perlembagaan. Raja-raja Melayu dulu pun tak sebodoh itu. Dia nak sign serah negeri dia kepada Persekutuan Tanah Melayu, dia tahu bahawa rakyat di negeri dia ni bila bayar cukai ke kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan persekutuan kena bagi balik duit tu sikit sebagai hak kerajaan-kerajaan negeri. Tetapi bila rakyat Kelantan pilih PAS jadi kerajaan, maka wang-wang yang patut diberi pada bulan Januari ini, kita jangan bagi bulan Januari. Kita bayar kat dia bulan 10. Bulan 10 kita ajar dia sikit. Dan bulan 10 pun kita bayar 30% dulu. 30%. Bila kerajaan negeri komplain, oh, kita tak upah cukup duit, kita bayar tahun depan. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan dimainkan kepada kerajaan negeri Kelantan. Lepas tu main pula kerajaan Terengganu. Sekarang ni tuan-tuan dan puan dimain pula kepada negeri saya sendiri di Kedah. Tiap-tiap bulan nak bayar gaji pun merangkak, tak ada duit. Sebabnya duit yang sepatutnya dapat, yang masuk dalam bajet kerajaan negeri bulan 1 tak diberi. Per capita dimain-mainkan macam budak-budak, macam gangster, tuan-tuan dan puan. Okey,
minyak, hasil minyak ini semua cerita ni kita tahu. 5%, sepatutnya 20%. Kalau Pakatan Rakyat menang 20%, tapi dia bagi 5%. Berpuluh-puluh tahun bagi kepada kerajaan Wan Mokhtar di Terengganu, tak ada masalah. 500 juta, 700 juta, 1 bilion, tengah 2 bilion, bayar elok-elok. Lepas tu rakyat Kelantan pilih Tok Guru Haji Hadi pula jadi Menteri Besar dan kerajaan PAS. Terus berhenti. Mana boleh berhenti? Benar ni sign. Kita ni kerajaan demokrasi, kerajaan yang bertemadun. Macam mana boleh berhenti? Buat bodoh ya. Lepas tu syak-lah ambil lawyer masa tu Tun Saleh Abbas dalam esko dia recommend buat pergi ke mahkamah semua orang depa, orang kita. Daripada letak orang kita dalam mahkamah pun. Jadi tak jadi apa-apa. Di Kelantan ada minyak, ada gas sejak tahun berapa kan tak? Wah, kalau kita turunkan minyak ni, gas ni di Tok Bali, kita kena bayar duit pada kerajaan Kelantan 800 juta, 900 juta sebagai hak kerajaan negeri. Tak apa. Kita turunkan gas dia tu di Songkla, di Thailand, supaya kita tak payah bagi duit kepada Kelantan. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi individu pun dianiayakan. Ya, lepas tu kerajaan Melayu pun dianiayakan, Terengganu, Kelantan, Kedah. Lepas tu di Kuala Lumpur Jabatan Statistik dicongak-congaknya lepas 50 tahun tuan-tuan dan puan, lepas 50 tahun dicongak-congaknya didapati bahawa jurang perbezaan antara Melayu dengan bukan Melayu lepas 50 tahun kita merdeka bukan lagi rapat, lagi jauh jurang perbezaan tu. Memang kita meningkat, kedudukan kita meningkat, tapi mereka meningkat lagi jauh. Jadi kawan-kawan saya orang Cina apa semua kata, macam mana benda ni boleh berlaku? Perdana Menteri orang kamu, Timbalan Perdana Menteri orang kamu, Menteri Kewangan orang kamu, menteri-menteri penting semua orang kamu. Ya? Menteri besar orang kamu, esko kanan orang kamu. Sekarang bank-bank pun orang kamu, KSU kementerian pun orang kamu, ketua pengarah orang kamu. Macam mana boleh jurang perbezaan begitu jauh? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita ada kerajaan dan pemimpin-pemimpin Melayu yang sujud, yang sanggup dahaka kepada bangsanya sendiri. Ini cerita simple, tuan-tuan puan, ini satulah penderhakaan yang paling dahsyat terhadap bangsanya sendiri. Ini saya cukup sedar sebab kamilah memperjuangkan dasar ekonomi baru dan ini telah begitu diselewengkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak ada masa dah pukul 12. Tetapi saya nak cerita ringkas, cerita banyak. Cerita bilion hilang di sana, bilion hilang di sana. Setiap hari ada saja benda-benda yang tak betul. Angka-angka tak juta-juta lagi dah. Angka-angka semuanya bilion-bilion tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ringkas saya cakap. Ringkas. Demi Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu semua cerita dalam luar. Saya yakin, demi Allah saya yakin. Kalau kita betul-betul sayangkan negara kita, kita benar-benar sayangkan generasi anak cucu kita kemudian kelak. Kalau kita sayangkan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama, tak kisah. Kita benar-benar sayangkan orang Melayu yang tertinggal. Kita benar-benar sayangkan agama kita yang suci. Demi Allah saya yakin kita mesti tukar di Putrajaya tuan-tuan. Kita mesti tukar di Putrajaya. Demi Allah saya yakin. Ini cerita ringkasnya. Kita tidak ada pilihan. Kalau tidak kita akan down. Kita akan jadi negara third rate. Jadi marilah kita sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa tuan-tuan dan puan-puan sambil kita ikat kontrak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikat kontrak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk pada rakyat Malaysia semua kaum
supaya dalam pilihan raya ini dia bagi petunjuk supaya rakyat akan undi perubahan, pilih kerajaan baru di Putrajaya dan juga mempertahankan kerajaan di Kelantan dan juga membawakan kerajaan-kerajaan pakatan rakyat di semua negeri-negeri di Malaysia ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, percaya kepada saya, kita janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau takdirnya kita menang, insya-Allah, maka kita berjanji kita akan tubuhkan kerajaan-kerajaan yang benar-benar mulia, kerajaan-kerajaan yang benar-benar bersih dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tubuhkan kerajaan-kerajaan yang benar-benar bersih dan mulia di sisi rakyat Malaysia. Kita akan tubuhkan kerajaan yang benar-benar bersih dan mulia di sisi generasi akan datang ini. Jadi marilah sama-sama kita berjihad dan kita berdoa supaya doa kita itu akan dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.